dalam pembelajaran matematik tingkatan 5 dalam bab yang ke-7 iaitu sukatan serakan bagi data terkumpul. So hari ini kita akan sambung dengan standard pembelajaran 7.1.2 iaitu membanding dan mentafsir serakan bagi dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan histogram dan poligon kegerapan dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey, so daripada histogram dan poligon kegerapan kita dapat menentukan bentuk taburan data. Okey, so dikatakan di sini bentuk taburan data tu dapat kita kenal pasti melalui histogram dan juga poligon kegerapan. Dalam pembelajaran lepas kita dah pun belajar bagaimana kita nak lukis ataupun membina histogram dan juga poligon kegerapan. So kali ini kita nak tengok apakah bentuk taburan yang kita dapat kenal pasti daripada histogram dan juga poligon kegerapan yang telah dibina. Okay, so bagi bentuk histogram ataupun poligon kegerapan, dia ada histogram simetri. So apakah yang dimaksudkan dengan histogram simetri ini? So bila kita tengok pada histogram yang kita lukis, so kita akan nampak ada bentuk histogram dia seperti bentuk loceng. Maksudnya dia di bahagian tengah tu dia tinggi. Okey, dan dia simetri. So data tu lebih kurang sama kiri dan kanan. Okey, kalau kita tengok daripada tengah, so kedudukan data tu kiri dan kanan tu sama. So bentuk tu bentuk loceng. Okey, histogram simetri. So maksudnya dia start dengan data yang rendah, dia naik kepada data yang lebih tinggi, kemudian sampai satu peringkat data yang tinggi tu dia akan turun semula ke data yang rendah. So bila kita sambungkan ujung-ujung histogram tu, kita akan nampak seperti bentuk loceng. Okey, so ada juga kes yang kita akan tengok dia bentuk seragam. Okey, yang ini pun dikatakan histogram simetri. Okey, kalau kita tengok bentuk dia lebih kurang sahaja sama tinggi. Okey, daripada kiri ke kanan. So ini dua contoh yang dikatakan sebagai histogram simetri, iaitu bentuk dan saiz taburan adalah hampir sama apabila dibahagi kepada dua bahagian kiri dan kanan. Okey. Seterusnya kita ada histogram pencung. So apa yang dikatakan histogram pencung? So kalau kita tengok data di sini, gambar histogram kat sini, data tu naik, okey, kita lukis histogram dia naik, lepas tu dia akan semakin lama semakin turun dan turun dia tu semakin turun ke kanan. Okey, maksudnya kita boleh katakan bahawa histogram ini adalah pencong ke kanan. Okey. Kalau dia naik pula daripada rendah, terus dia naik semakin tinggi, dari kiri dia start dengan rendah, terus semakin lama semakin meningkat sampailah yang ke kanan tu dia meningkat, bermaksud dia akan bila kita sambungkan kita akan dapat histogram itu berbentuk pencong ke kiri. So kamu tengoklah belah mana dia landai. Kalau dia semakin turun di sebelah kanan, maksudnya histogram itu pencong ke kanan. Kalau dia semakin turun tu di sebelah kiri, maksudnya histogram itu pencong ke kiri. Okey. Satu daripada hujung histogram adalah lebih panjang daripada hujung yang lain. Okey, ini yang dikatakan sebagai histogram pencong. Okey, dan dalam buku teks juga diberikan beberapa contoh lain untuk bentuk-bentuk histogram ini. Okey, antara bentuk dia adalah berbentuk U, histogram berbentuk U, histogram berbentuk J, histogram berbentuk J songsang dan juga berbentuk Bimet. Okey, so ini adalah contoh-contoh lain ataupun bentuk-bentuk lain yang kita boleh nyatakan untuk bentuk histogram. Okey, bentuk taburan data tidak selalunya sempurna, so oleh itu kenal pasti bentuk taburan tersebut secara keseluruhan.
Okay. So kita tengok satu contoh soalan yang melibatkan bentuk graf ini ataupun bentuk yang kita dah lukis. Okay. So yang ini kita ambil contoh bentuk bagi poligon kegerapan. Rajang menunjukkan gabungan dua set data terkumpul berdasarkan poligon kegerapan. So kalau kita tengok di sini, kita ada jisim bagi murid di kelas A dan juga di kelas B. Okey, di mana jisim murid kelas A itu yang diwakili oleh graf poligon yang berwarna biru dan juga graf poligon kegerapan yang warna merah itu diwakili oleh jisim murid bagi kelas B. So soalan dia ialah nyatakan bentuk taburan setiap poligon kegerapan itu, bandingkan serakan dua poligon kegerapan itu, dan juga si kelas manakah yang mungkin diwakili oleh murid prasekolah dan juga murid sekolah rendah. Okay. So kalau kita tengok berdasarkan poligon kegerapan ini, di mana dua poligon kegerapan dilukis pada satu graf yang sama. Okay, so kita bezakan dengan warna graf ni. Okay. So yang pertama, nyatakan bentuk taburan setiap poligon kegerapan. So kita dah tahu tadi sama seperti histogram, sama ada dia berbentuk loceng, sama ada dia berbentuk pencong atau simetri. Okay. So kalau kita tengok di sini, yang berwarna biru tu dia seolah-olah pencong ke kanan. Okay, dia semakin turun ke kanan. Okay, dan graf yang berwarna merah itu dia pencong ke kiri. So kita boleh nyatakan untuk soalan A, nyatakan bentuk taburan graf bagi poligon kegerapan. So kita katakan bentuk taburan jisim bagi murid kelas A ialah pencong ke kanan. Okey. Dan juga bentuk taburan jisim murid kelas B ialah pencong ke kiri. So ini barulah kita menjawab soalan A. Kita kena nyatakan perbandingan bagi kedua-dua bentuk graf. Okey, soalan B, bandingkan serakan dua poligon kegerapan tu. Macam mana bentuk data atau serakan bagi jisim tersebut? So kalau rujuk pada graf, kita boleh katakan jisim murid kelas A mempunyai serakan yang sama dengan jisim murid kelas B walaupun mempunyai bentuk taburan yang berbeza. Okey, dan soalan C, kelas manakah berdasarkan poligon kegerapan tadi, kelas manakah yang kita rasakan mungkin murid prasekolah dan juga yang manakah mewakili murid sekolah rendah. So kita tengok berdasarkan graf, so yang mana jisim dia kurang, kebanyakan pelajar jisimnya kurang, mestilah dia sekolah prasekolah. Okey, yang mana jisimnya lebih berat, maksud dia mestilah mewakili pelajar sekolah rendah. So daripada graf kita katakan kelas A ialah murid prasekolah. Okey, kerana kebanyakan jisim mereka lebih ringan. Okey, biasanya untuk soalan yang begini kita kena bagi apa justifikasi kita. Kenapa kita katakan A itu ialah prasekolah. Okey, so di sini kita katakan kelas A ialah murid prasekolah. Kenapa? Kerana kebanyakan jisim mereka lebih ringan. Okay. Dan kita perlu juga nyatakan untuk B. So kelas B ialah murid bagi sekolah rendah kerana kebanyakan jisim mereka lebih berat. Okay, so ini bagaimana kita nak mentafsir dan graf histogram dan juga poligon kegerapan. Okay, so kita akan sambung lagi dalam video pembelajaran yang akan datang.